Okey. Okay, cikgu nak share screen. Okay, boleh nampak apa sekarang ni? Nampak tak dekat skrin? Nampak? Fatihah nampak apa Fatihah? Nampak apa tu? Ada kapal terbang. Okay. So hari ni untuk sambungan kepada pelajaran lepas, kita masuk gerakan linear ni dia sebenarnya melibatkan gerakan garis lurus. Okay. So bila melibatkan gerakan garis lurus, awak sepatutnya dah tahu definisi bagi jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Okay, kita buat revision sikit. Jarak adalah panjang sebenar, panjang antara dua titik. Okay. Manakala sesaran pula adalah kita kata jarak terpendek antara dua titik. Okey. Laju, jarak per masa ataupun kadar perubahan masa. Halaju pula ialah kadar perubahan sesaran, manakala pecutan ialah kadar perubahan halaju. Jadi kalau kita tengok balik formula bagi laju jarak bahagi masa. Halaju sesaran bahagi masa. Okey, pecutan kita kena guna halaju, kita tak guna laju. So pecutan ataupun dia punya setiap satu ni orang dah tahulah laju, halaju ni V, pecutan A. Okey, laju ke halaju ke kita guna V. Tapi kalau laju awal, laju akhir kita akan guna U untuk awal. Okey, untuk jarak kita guna D, distance, sesaran, displacement, S. Okay. So kalau pecutan A sama dengan V tolak U bahagi T. Apa dia V tolak U? V tolak U ialah halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. So yang tu ialah kita punya formula untuk pecutan. So untuk contoh 3, kita akan keluarkan dahulu kuantiti fizik yang ada dalam soalan. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan. Okey, diperlahankan supaya halajunya berkurang daripada 75. Okey, daripada 75 ni maksudnya start dia 75 lah. Laju yang masa dekat udara tadi tu sangat-sangat laju. Bila dia sampai dekat landasan 75. Maksudnya yang tu adalah halaju awal dia. So halaju awalnya adalah 75. Okay, sepatutnya awak boleh keluarkan lah benda tu. Okay, 75 kepada 5. Maksudnya itu adalah halaju akhir. Okay, tadi start dengan 75 tu halaju awal. Nak jadi berapa? Nak jadi V5. V ialah halaju akhir. Okay. Dalam masa 20 saat. Masa unit saat itu ialah T. T dia adalah 20. So, berapa pecutan kapal terbang? Jadi, awak masukkan dalam formula. Okey, sebaik-baiknya kita tahu apakah unit yang terlibat supaya unit akhir untuk pecutan nanti tepatlah. Okey, jadi formula kita tadi, A sama dengan V tolak U per T. Di sini V ialah halaju akhir. So, halaju akhir kita 5. Tolak dengan 75. Di luar ni, sebaik-baiknya awak letak siap-siap dia punya unit. Okey. Bahagi dengan T 20 saat. Okay, so kat sini 5 tolak 75 kita akan dapat negatif 70. Okey. Negatif 70 bahagi 20 kita akan dapat negatif 3.5. Okey, unit akhir dia S yang duduk kat bawah ni maksudnya kuasa dia 1. So kalau kita susun balik MS negatif 1, S ni naik atas nak bagi senerai dengan yang atas ni jadi S negatif 1. So MS negatif 1 campur negatif 1 jadi negatif 2. Itu adalah unit akhir bagi pecutan. Bagi pecutan. Okey. Banyaknya notification ni. Bagi pula macam mana. Okey, next adalah gerakan boleh direkodkan dengan mengambil banyak gambar berturutan. Kalau awak boleh ambil gambar dalam selang masa yang tepat.
Maksudnya tangan awak cepat, awak boleh setiap saat awak tekan. Contoh ni macam cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bulan ke cahaya matahari ke, dia nak tengok pergerakan bulan, nak tengok pergerakan matahari, dia nak tengok macam mana matahari naik, macam mana matahari terbenam. So dia kena ada satu selang masa, mungkin dia ambil setiap satu jam dia ambil gambar ni. So bila digabung-gabungkan, nampak macam ada banyak lah dia punya matahari tu. Tapi sebenarnya matahari dia satu. Cuma dia ambil pada waktu yang berbeza. Pada waktu yang berbeza. Keadaan persekitaran sebenarnya sama. Cuma yang membezakannya adalah matahari ni. Itu yang dikatakan mengambil banyak gambar berturutan. So dalam yang ni secara nak bagi senang awak faham lah. Tapi kalau dalam eksperimen, kita kena guna satu alat yang ada satu selang masa yang tetap. Dia punya ketukan itu selang masa dia tetap. Nama alat ni ialah jangka masa detik. Alat yang warna biru ni ataupun alat yang berketuk tu nama dia jangka masa detik. Yang tip yang warna putih ni yang kita panggil dia pita detik. Yang biru ni adalah jangka masa detik. Jangka masa detik ni dia adalah satu alat yang boleh berketuk 50 kali dalam masa satu saat. Cuba bayangkan. Kalau kita boleh tepuk tangan satu saat berapa kali tu, maksudnya frekuensi dia banyak tu lah. Contohnya satu saat cikgu boleh tepuk 10 kali. 10 kali cikgu boleh tepuk. Maksudnya frekuensi tepukan cikgu ialah 10 Hz. So Hz ni sebenarnya mewakili unit untuk menunjukkan berapakah bilangan yang berjaya di ketuk tu dalam masa satu saat. Ataupun berapa kali gelombang tu boleh diselesaikan, dilengkapkan dalam masa satu saat. So untuk aktiviti ni, kita nak hubung kaitkan antara sesaran, hal laju, pecutan dan masa. So apa alat yang kita nak guna, apa saja eksperimen yang melibatkan laju, hal laju, pecutan, kita mesti nak kena guna jangka masa detik. Sebab jangka masa detik sangat precise, dia sangat-sangat jitu. Dia tak macam jam kita. Kalau jam kita, contohlah kita nak tengok landasan tu panjang dia 5 meter. Turun berapa saat. Maksudnya masa dia tu terlalu, kita tak boleh nak compare dengan jangka masa detik. Sebab jangka masa detik ni dia boleh kesan walaupun sedikit saja perubahan. Maksudnya katalah kita start troli kita tu dengan pergerakan sifar, pegun. Kemudian dia bergerak dengan satu hal laju. Kemudian dia memecut. Dia boleh nampak pada pita detik. Dia boleh rakamkan pada pita detik bagaimana pergerakan sesuatu objek dengan cara dia akan tunjukkan titik-titik ni. So titik-titik yang ada pada jangka masa detik ni sebenarnya seolah-olah macam kalau kita naik, kalau kita tengok satu kenderaan, kalau kat lampu syarat, katalah kenderaan ni dia bocor, minyak dia bocor. So bila dia bergerak nanti, kita akan nampak kesan lepas dia bergerak, kita akan nampak minyak. Kita akan nampak minyak yang tempat dia duduk tadi tu minyak yang banyak lah. Semakin jauh dia pergi, minyak tadi tu titik dia semakin jauh antara satu sama lain. Minyak masih menitik sebab bocor kan kereta tu kan. Tapi bila kereta tu bergerak jauh, jarak antara satu titik minyak dengan minyak yang menitik selepas tu, jarak dia semakin jauh bergantung kepada laju bagi kereta tersebut. So same case dengan jangka masa detik. Jangka masa detik ni nanti bila dia berketuk 1 saat 50 kali, pita detik nanti akan rekodkan data untuk pergerakan objek. Maksudnya kalau nanti kita nampak titik tu rapat-rapat, maksudnya objek kita tu perlahan. Sebab dia berketuk dekat tempat yang sama. Tapi kalau kita nampak antara satu titik dengan satu titik itu jauh, maknanya hal laju bagi objek kita tu tinggi. Ini akan membantu kita untuk mengira pecutan. So kalau kita nak guna jangka masa detik, kita mesti nak kena guna bekalan arus ulang-alik. Awak tak boleh guna bateri. Sebab bateri arusnya adalah arus terus. So arus ulang-alik ni maksudnya dia akan balik lah. Dia punya nanti kita akan belajar dalam tajuk elektrik pada tingkatan 5 nanti. Cikgu bagi secara basic dia arus ulang-alik ni maksudnya arus tu dia ada positif, pergerakan dia patah balik. Patah balik. So di sini
bila berlaku patah balik tu, kita ada dekat jangka masa detik ni sebenarnya dia ada satu skru. Dekat skru tu dia akan letakkan hujung ni spring. So spring tu nanti dia akan patah balik. Dia sebab tu dia boleh ketuk naik turun naik tu. Kalau kita guna kuasa arus terus, skru tu nanti dia akan sekali je turun, dia tak boleh naik lah. Kita nak dia naik turun. That's why kita kena guna bekalan arus ulang-alik. Okay, bekalan arus ulang-alik ni dia akan bekalkan untuk penggunaan alat 50Hz ni. So apabila dia dihidupkan, bilah pengetuk, bilah yang duduk kat sini ni. Okay, bilah ni nanti dia akan berketuk ataupun dia akan bergetar 50 kali dalam masa 1 saat. Okay, so masa yang diambil untuk dia membuat 50 titik dalam masa 1 saat tu adalah dianggap sebagai tempoh lah. Antara satu titik dengan satu titik tu nanti kita panggil dia selang masa. Okay, selang masa, kita tak kata tempoh, kita kata selang masa. So selang masa dia untuk satu titik, katalah ni kita punya pita detik kan, nanti awak akan dapat titik-titik macam ni. Antara satu titik dengan satu titik ni, disebabkan dia ada 50 detik, 50 titik semuanya, antara satu titik dengan satu titik ni kita panggil dia detik. Okay, daripada satu titik nak pergi ke satu titik tu ambil masa hanya 0.02 saat saja. Macam mana cikgu boleh tahu? Sebab tadi cikgu sebut dalam masa 1 saat dia boleh berketuk 50 kali. Dia nak hasilkan satu titik ke satu titik yang satu lagi tu, kita ambil 1 saat bahagi dengan 50. So kita akan dapat satu detik nilainya adalah 0.02 saat. Jadi kalau kita nak nyatakan definisi satu detik tu maksudnya adalah sela masa antara dua titik. Okay, beza titik dengan titik dengan detik tak sama. Titik tu yang dot ni. Yang macam titik lalat ni, 1, 1, 1, tu kita bagi titik. So kalau kat sini kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik. Maksudnya detiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. So detik ada 5. Sebab detik ni dia antara 2 titik dapat 1 detik. Okay, so kalau kita nak bagi definisi 1 detik ialah sela masa antara 2 titik. Okay, jangan tertukar detik dengan titik. Okay, seterusnya untuk kita nak siasat gerakan dalam makmal, sekiranya dia ada bagi kat kita tik lah, dia bagi kat kita detik yang macam ni, pita detik yang macam ni, kita nampak antara satu detik yang pertama ni dengan detik yang kedua, dengan detik yang ketiga, kita dapati jaraknya seragam. Di sini kita nanti dah boleh buat conclusion yang halaju bagi objek ni sebenarnya adalah seragam. Macam tu. So kita boleh nampak lah adakah dia makin memecut, adakah halajunya semakin berkurang. Okay. Tadi cikgu lupa nak mention ke awak yang pasal kapal terbang tadi. Tadi kan kita dapat jawapan negatif kan. Negatif ni kalau pecutan dia negatif maksudnya dia mengalami pecutan. Cikgu lupa nak sebut, sorry. Okay. Kalau kita dapat pecutan negatif maksudnya kapal terbang tadi tu tengah mengenakan brake. Dia tengah brake lah. Sebab dia nak berhenti bukan dia nak naik lah. Kalau dia nak naik, dia nak berlepas, dia kena tekan minyak, nanti pecutan dia positif. Okay. Patah balik soalan tadi. Okay. So masa yang dia ambil untuk 50 detik tadi, berapa saat? Hanya satu saat. So masa untuk 1 detik. Apa dia 1 detik? Ingat balik 1 detik ni adalah masa yang dia ambil antara satu titik ni nak pergi ke satu titik yang satu lagi tu. Masa dia kita ambil formula 1 saat bahagi dengan 50 kali. So kita akan dapat 0.02 saat. Okay. So masa daripada A ke B. Okay, masa daripada A ke B. Ni yang atas ni. Daripada A sampai B. Masa dia lama mana. Dia tak cakap kat kita tapi kita nampak kat sini ada berapa detik. Cuba cari. So sini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita nampak kat situ ada 10 detik. Maknanya masa yang diambil, kita ambil 1 detik darab dengan 0.02. So 10 detik darab dengan 0.02 dapat 0.2 saat. Jadi untuk dia bergerak, untuk dia nak menghabiskan 10 detik dia tu, dia ambil masa selama 0.2 saat. That's why cikgu cakap menggunakan jangka masa detik ni, dia sangat precise, sangat jitu. Kalau kita punya stopwatch, awak nak tekan 0.2 saat, tengok pun tak sempat. Dah sampai kat bawah troli tu kan. So kalau kita guna jangka masa detik, awak tak payah tekan stopwatch, awak tak payah guna jam. Okay, awak hanya guna jangka masa detik dan pembaris untuk nak ukur jarak ataupun sesaran bagi kita detik kita. So untuk sampai setakat sekarang ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada nak tanya soalan tak? Aish, Umar nak tanya soalan tak kat cikgu? Fatihah, Amni, Hatim. Kalau ada soalan, jangan segan tanya terus. Sebab cikgu memang akan mengajar lambat-lambat. Sebab cikgu assume semua yang masuk kelas cikgu ni tak faham apa-apa lagi. Walaupun awak tingkatan 5, cikgu mengajar awak macam awak tingkatan 4 lah. Okay, sebab kita start daripada awal. Okay, cikgu anggap macam awak tak tahu apa-apa bab ni. So kalau awak boleh pergi laju, awak laju lah. Okay. Seterusnya, kita nak tengok. Selepas kita dapatkan masa untuk A sampai B tadi, kita nak cari sesaran dia. So kalau sesaran, kita perlukan pembaris. Okay, kalau kita buat eksperimen ni, kita perlukan pembaris. So kalau awak ada pembaris, awak ambil ukuran daripada titik yang kita pilih tadi. Okay, kalau kita pilih daripada A ni sampai ke B, awak kena garis tengah-tengah dia. InsyaAllah. Sana. Ada. Okey, awak buat garisan dulu. Garisan daripada A sampai B. Pasal apa cikgu suruh buat garisan? Sebab kita nak tengah-tengah dia tu. Bagi dia cantik. Okey, kemudian ambil pembaris ukur. Okey, betul-betul 10 detik lah. Bukan 10 titik. Sebab kalau awak kira 10 titik, awak akan berhenti kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti awak akan berhenti kat sini. Salah. Ini baru 9 detik. Kalau titik ke 10, maksudnya 9 detik. Maksudnya kalau kita nak cari 10 detik, maksudnya kita kena berhenti pada titik yang ke 11. Ambil pembaris, ukur-ukur, tengok dapat 8 cm. So kalau nak cari hal laju, formula hal laju sesaran bagi masa. Tadi kita dapat 8 cm kan? So 8 cm bahagi dengan masa tadi. 10 detik tadi darab dengan 0.02, kita dapat 0.2 saat. Okay. Di sini cikgu ingatkan tolong tulis unit. Sebab hal laju kita kalau unit SI kan unit dia MS-1. Cikgu takut awak tertulis yang ni. So kalau tulis yang ni, salah. Untuk jangka masa detik, kita guna sentimeter. Sebab kita guna pembaris. Okay. Kalau awak nak convert lepas tu, tak apalah. Tapi sebelum tu, kena unit dia cm S-1 ataupun cm per S. So jawapan kita, 8 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat 40 cm S-1. Atau kalaulah awak berminat untuk tukar kepada unit SI, awak tukar siap-siap dekat sini. So dia jadi 0.08 meter bahagi dengan 0.2 saat. So kita akan dapat .4 ms-1. 0.4 ms-1. Sebab apa cikgu guna unit ms-1? Sebab tadi cikgu dah tukar 8 cm jadi 0.08 meter. Okey. So 0.08 meter bagi 0.2 dapat 0.4 ms-1. So dua-dua jawapan ni betul. Tapi jawapan yang atas ni salah kalau awak guna unit ms-1.
Untuk soalan SPM, sangat penting untuk awak tulis unit yang tepat. Sebab jawapan akhir kita kalau unit salah, dia anggap kita salah lah. Dia macam soalan macam ni. Cikgu tanya awak, nak pi Mekah kena bayar berapa ringgit kan? Lepas tu awak cakap 10. 10? Takkan 10 ringgit. Jawapan cikgu. Sebab cikgu tanya dalam unit ringgit. Kalau awak cakap 10, awak kena sebut nak pergi Mekah 10k ringgit. Boleh lah macam tu. RM 10k lah maksudnya. Okay, RM 10k. Maksudnya awak kena ada unit yang betul. Okay, macam yang ni kan kes dia senti kan. Jadi kena betul-betul lah. Kalau senti dia dapat 40. So kalau awak tak sebut K tadi tu, awak tak sebut ribu, tapi awak tak sebut 10,000, 10k, cikgu ingat 10 ringgit lah. Sebab soalan cikgu 10 ringgit. Jadi jawapan awak salah. SPM dia macam tu. Dia nak bila kita jawab macam tu, apa unit dia. Awak dapat duit raya berapa? 200. 200 kupang. Alah RM20 je. Itulah maksud dia. Jadi kena sebut betul-betul. Okay, selepas kita dah dapat, okay, first tadi tu kita cari langkah pertama tadi tu kita ambil masa. Lepas tu langkah kedua kita guna pembaris kan. Lepas tu langkah ketiga kita masukkan dalam formula. Langkah keempat kita nak cari pecutan. Okay, nak cari pecutan kena guna formula V tolak U bagi T. Okay, untuk kes ni kita kena tahu halaju awal dengan halaju akhir dulu. Okay, sebab T masa yang diambil daripada halaju awal ke halaju akhir kena tengok betul-betul. Bukan daripada titik first ke titik akhir. Daripada halaju awal ke halaju akhir. Okay, so kita tengok balik. Macam ni. Contoh kita nak tentukan pecutan. Kita bahagikan kita punya pita detik itu kepada section dia. Okay, sebagai contoh. Cikgu bahagikan kepada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Okay. So kalau daripada A ke B, awak letak 10 detik, awak kena letak juga 10 detik untuk B ke C. Maksudnya awak kira siap-siap ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 detik. Maksudnya sampai cukup 10 awak garis. Garis. Okay, start dengan yang pertama tadi kan. Okay, start daripada tempat kita garis tadi tu, kita kira lagi 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, cukup 10 detik garis lagi. Sebab kita nak buat section Kita nak buat section. Section yang masuk dulu dalam troli tu, dia anggap sebagai halaju awal. Okay. Awak kira lah cukup dulu sampai 10. So kat sini kita dapat banyak section. Ini section pertama, ini section kedua, CD tu jadi section ke-3, ini section ke-4. Okay. So kat mana yang kita nak kata DU? Okay. Kalau kita punya pita detik kita masuk sebelah kanan, yang sebelah kanan ni lah U. Tapi kalau dia buat anak panah sebelah kiri itu tempat masuk, maksudnya yang masuk dulu tu adalah halaju awal. Okay. So kalau dia adalah halaju awal, section A tu A ke B ataupun section pertama tu adalah halaju awal yang perlu kita kira. Okay. So kat sini kita nampak pengiraan untuk halaju macam tadi. Mula ambil dulu masa. Okay, sebab kita kata 10 detik. Ada 10 detik maksudnya masa dia 10 darab dengan 0.02. So T akan dapat 0.2 saat. Okay, lagi kita nak cari sasaran. Ambil pembaris, ukur. Tengok-tengok dapat 1.5 cm. So, masukkan dalam formula U sama dengan S bahagi T. Sasaran dia 1.5 cm. Okay. Bahagi dengan detik. Detik ada 10 tadi. 10 darab 0.02 tadi dapat 0.2. So, kita bahagi 1.5 cm bahagi dengan 0.2 saat. Okay, tekan kalkulator. 1.5 bagi 0.2 kita dapat 7.5 cm per saat. Okay, ini adalah halaju awal. So, adakah section kedua ni halaju akhir? Tidak. Halaju akhir mestilah yang hujung sekali. So, yang 2 dengan 3 ni kita pergi kat dia. Kita tak kira apa-apa lah. So, kita nak kira kat mana? Kita nak kira yang dekat section 4. Okay, section 4 daripada D ke E tadi tu.
Kita ambil dulu dia selang masa dia tadi, detik dia ada 10 juga. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kalau 10 detik maksudnya 10 darab 0.02, T kita sama dengan 0.2 saat. Ambil pembaris ukur daripada D sampai E. Tengok-tengok nilai dia 7.5 cm. Masukkan dalam formula. Formula V apa dia? V sama dengan S bahagi T. So, S dia adalah 7.5 cm bahagi dengan masa 0.2 saat. Maka kita akan dapat 37.5 cm per saat. Okey. So, sekarang kita dah ada dah 2. Ingat balik apa formula pecutan? Kita tulis balik. A sama dengan V tolak U bahagi T. Sekarang kita dah ada V, kita dah ada U, tapi kita tak ada T lagi. Apa dia T? T untuk nak kira pecutan, dia tak boleh ambil T daripada mula. Bukan ambil daripada titik yang mula-mula ni. Dia kena ambil titik daripada halaju awal ke halaju akhir. Maksudnya, okay. Cuba tengok. Ada berapa selang masa dia? Halaju awal, okay. 1 ke seksyen kedua. Seksyen kedua ke seksyen ketiga. Seksyen ketiga P ke seksyen 4. So, ada berapa selang masa? Ada 3. So, setiap satu seksyen tu, nilainya adalah 0.2. Jadi, apa yang kita nak buat ialah kita ambil, sebab tadi kita kira kita buat 3 kan. Kita ambil setiap satu selang masa tu 0.2 darab dengan 3. So, T kita, masa sepanjang nak memencut tu, T kita adalah perlu darab dengan 0.2. Sebab nilai bagi satu seksyen adalah 0.2. Selang masa ada berapa? Tengok ada berapa seksyen. Kalau ada 4 seksyen, seksyen pertama ke seksyen kedua 1. Seksyen kedua ke seksyen ketiga, seksyen ketiga ke seksyen keempat. So kat sini kita ada 4. Okey, 4 tolak 3. 4 tolak 1. Maknanya tinggal 3. Okey, awak tengok berapa kali dia berpindah. Okey. So darab dengan setiap satu seksyen tu ada 0.2 saat, maka T kita adalah 0.6. Jadi kalau kita masukkan balik dalam formula A sama dengan V tolak U bagi T, V 37.5 tolak dengan 7.5 bahagi dengan 0.6. Okey. Maka jawapan kita nanti kat atas ni tadi unit dia CMS -1, bawah S. So jawapan akhir kita nanti akan dapat 50 CMS -2. Okey, cuba kira. Masukkan betul-betul dalam formula. Untuk U dengan V, cikgu tak takut. Cikgu risau dekat bahagian T sebenarnya. Okay, cikgu ulang balik. T yang dimaksudkan di sini adalah selang masa daripada halaju awal ke halaju akhir. Maksudnya halaju awal kita start dekat sini ni. Sampai situ kan. Okay, start daripada sini sampai halaju akhir. So kat sini kita nampak daripada satu seksyen ke satu seksyen tu ada 3 kali lompat. So 3 darab dengan satu seksyen tu nilainya adalah 0.2 saat. Maka jawapan kita 0.6. Okay, nak mudah, awak tengok ada berapa seksyen semua, awak tolak je dengan 1. Kita ada 4 seksyen. Okay, ni memang formula dia. Formula dia mesti kena tolak 1. Kita ada 4 seksyen, tolak 1, darab dengan nilai bagi masa bagi setiap seksyen. Selepas ni, mungkin awak tak dapat 10 detik. Mungkin 5 detik. So kalau 5 detik, masa untuk setiap seksyen tu tak sama dah, bukan 0.2. Mungkin nanti lepas ni kita akan jumpa. Okey. Lepas kita dah dapat, masukkan dalam formula A sama dengan V tolak U bagi T. So jawapan kita 50 CMS -2. Okey, sana. Cikgu nak tengok cikgu punya record okey tak? Cikgu risau tak terrecord. Okay. So, Amal tak dapat masuk kelas ni.
Okay, sekarang ni kalau awak dah buat eksperimen, awak akan dapat satu tali yang panjang tau. Selalunya panjang tali yang kita buat pita detik tu sama panjang dengan kita punya landasan. Okay, so bila kita dapat tali yang panjang tu, nanti kita nak buat graf, kita nak kena gunting. So yang mula-mula sekali yang ujung-ujung yang macam titik banyak-banyak tu kan kita akan potong, kita akan buang. So kita akan ambil yang elok sikit tu, yang awal-awal tu kita potong pendek-pendek, kita potong setiap 10 detik. Okey, kalau 10 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak pun garis, lepas tu potong. Lepas potong kita tampal di atas kertas graf. Kenapa kita guna kertas graf? Sebab kertas graf dia dah ada kotak-kotak kecil tu, so mudah untuk kita nak tengok berapa panjang. Sebab kotak kecil tu, satu kotak besar tu nilai dia 2 cm, dia mudah untuk kita nak tengok berapa sesaran dia. Jadi awak tak payah ukur lah setiap satu tu, sebab tengok pembaris pun dah boleh nampak dah. Okay? Tapi kalau nak guna pembaris lagi bagus, sebab awak terus boleh plot lah, buat plot ke macam mana ke. Okay? So, tapi guna kertas graf sangat bagus sebab dia dah ada garisan, mudah untuk awak nak tengok balik berapa sesaran dia. Okey. Katakanlah untuk awak punya pita detik ni, pita detik awak tu awak tengok-tengok, kalau kita nak buat 10 detik tak boleh sebab mungkin awak punya troli tu meluncur terlampau laju, so kejutan dia tinggi. Titik dia tu ataupun pita detik kita pendek, jadi kita ada sikit titik. So kalau kita ada sikit saja titik, kita boleh guna 5 detik sahaja untuk setiap section pun okey. Bila setiap section tu dipotong-potong dan ditampal, ada macam-macam bentuk graf kita akan jumpa. Ada yang macam naik tangga, ada yang sama, ada yang makin turun. Okay? So dalam kes ni kita nampak ni makin bertambah. Okay. Yang ni dia tak guna 10 detik. Kenapa tak guna 10 detik? Mungkin tadi dia pendek ataupun yang awal tu rosak ke. Okay? Ataupun troli dia meluncur terlampau laju. So kat sini dia hanya guna 1, 2, 3, 4, 5. So dia guna 5 detik. Means setiap satu strip ni, setiap satu section ni 5 darab 0.02, maksudnya 0.1 saat bagi setiap section. Okey. Jadi kalau dapat macam ni, kita ada berapa section? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni adalah halaju awal. Yang ni adalah halaju akhir. So, T dia kita nak ambil kat mana? T dia awak tengok ada berapa section ni? 1, 2, 3, 4, 5, 5 section kan? So, nak cari T sama dengan 5 tolak 1. Sebab dia ambil selang. Okay, selang. Okay, dia punya rumus dia memang tolak 1. Darab dengan nilai masa bagi setiap satu section tu. Setiap satu yang kita potong kecil-kecil tu. So, kita darab dengan 0.1. So, 4 darab 0.1 dapat 0.4 saat. So, U dengan V awak boleh kira lah. Kalau nak cari U macam mana? U sama dengan S bahagi T. S dia berapa? S dia kita tengok 2 cm. Bahagi dengan T, dalam ni ada 0.1 saat. Okey, dapat 2 bahagi 0.1 dapat berapa? So, untuk V pula, panjang dia 10 cm. Bahagi dengan masa 0.1 saat. Jadi nilai V dengan U awak boleh dapat dan masukkan dalam formula kalau nak cari pecutan. A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. Cikgu nak awak kira. Sama tak dengan cikgu? Okay, cuba kira V dulu. 10 bahagi 0.1. Okay, cikgu dapat 100. Okay, U pula cikgu dapat 2 bahagi 0.1 dapat 20. T tadi kita dapat 0.4 kan? So, V dapat berapa? 100 tolak 20 bahagi dengan 0.4. So, jawapan kita adalah 200 CMS negatif 2. Sama tak jawapan dengan cikgu? Kalau awak try kira, dapat sama jawapan macam cikgu, maksudnya awak dah pandai guna formula dan awak pandai tengok kat mana nilai T. Okey, U dengan V selalunya tak ada masalah sebab U yang awal.
Okay. Street yang paling awal sekali tu kita anggap sebagai hal laju awal dia lah. U tu adalah hal laju awal. V adalah hal laju akhir. Dia duduk kat sebelah kanan sekali. Okay, jom kita try soalan nombor 3. Yang ni cikgu nak panggil nama Cikgu nak panggil nama. Try jawab dulu nombor 3 tu. Afifi, Omar, Fatihah, Amni. Okay. Kita try dengan Afifi dulu. Cuba Afifi. Berapa selang masa antara dua titik? Antara dua titik. Ingat balik, titik dengan detik sama tak? Afifi? Okay, Afifi. Berapakah selang masa antara dua titik? 0.02. Pandai. Pasal apa awak kata 0.02? Titik dengan kena titik bagi sama. dengan 50. Antara dua titik sebenarnya adalah selang masa antara dua titik ni sebenarnya adalah Detik. detik. Detik antara dua titik tu maksudnya kita ambil 1 bahagi dengan 50 dapat 0.02 saat. Okey. Berapa selang masa untuk satu jalur? Macam mana kita nak cari tu Amni? Amni ada tak Amni? Untuk satu jalur. Okey. Cuba tengok ada berapa detik untuk satu jalur ni. Kita tengok yang paling besar lah sebab dia mesti sama. Semua ni sama. So, kita tengok ni ada berapa detik ni. 10. Okey, ada 10. So 10 detik maksudnya selang masa untuk satu jalur berapa? 0.2. Okey, kita darab dengan 0.02 maka dapat 0.2 saat. Okey, terima kasih Amni dan Afifi. So untuk nak cari pecutan sepatutnya lah soalan C, D, E ni hanya membantu. Sepatutnya kita kena tahu dah apakah perkara yang kita nak kena dapatkan dulu. Langkah pertama, kita nak kena cari hal laju awal. So kat mana hal laju awal kita nak tengok? Kita tengok dekat street yang paling kiri sekali. Okay, yang paling kiri sekali sebab yang tu yang paling dekat. Okay, yang paling dekat. Maksudnya start dengan sebelah kiri ni kita anggap masa dia kosong lah. Okay, so yang ni U kita label. So yang ni adalah V. Okay, apa formula untuk U? Apa formula untuk U, Umar? Apa formula untuk U? U tu apa, Umar? U ialah bahagi dengan 0.02 saat. Sorry, cikgu tak dengar, Umar. U tu apa dia? Hal laju apa? Hal laju awal. Okey, bagus. Apa formula dia? Hal laju awal sama dengan? Apa per apa tu? Hal laju awal sama dengan? Sesaran bahagi apa? Siapa boleh tolong Umar? Hal laju awal sesaran bahagi apa? Masa. Okey, bagus. Hal laju awal sama dengan sesaran bagi masa. Hal laju akhir pun sama juga formula dia kan? So, V sama dengan S bahagi T. Okey, hal laju awal tadi Umar dapat berapa jawapan dia? 2 bahagi dengan 2 cm bahagi dengan apa? Masa dia tadi? 0.02 saat. Okey, 0.2 saat. Okey, bagi. 2 bagi 0.2 saat dapat apa? 100 cm S negatif 1. Okey. 2 bagi 0.2 kita dapat 10 cm S negatif 1. Okey, bagus. Aish ada tak Aish? Ada. Okey, Aish. Apa hal laju akhir kita? Apa bagi apa ni? Cikgu dah bagi dah formula sesaran bagi masa. So, sesaran kita berapa kat sini? 10 bagi 0.2. 12 bagi 0.2. 12 kan? Okey, 12 bagi dengan 0.2. Okey, so jawapan dia? 60 cm S negatif 1. Okey, good. 60 cm S negatif 1. Terima kasih. So, kita check balik. Kita dapat macam tu.
Sekarang ni tugas kita nak cari selang masa untuk dia berubah daripada halaju awal kepada halaju akhir. Ingat, nak cari selang masa, awak kira ada berapa section semua dah. Okay, so kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So selang masa, formula dia 11 tolak 1. Kena ada tolak lah. Tu dia punya formula dia. Okay, kita dah harap dengan setiap satu bahagian tu, setiap satu section tu, nilai masa dia tadi 0.2 saat. So kita dah harap dengan 0.2 saat. Maka kita akan dapat jawapannya 2 saat. Okay, 11 tolak 1 dapat 10. 10 darab dengan 0.2 kita dapat 2 saat. Okay, so nak cari pecutan. Apa formula untuk pecutan? Tulis dulu. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. So awak gantikan balik semua nilai yang kita cari tadi. 60 tolak 10. Okay, tulis sekali unit dia, CMS -1. Bahagi dengan selang masa tadi adalah 2 saat. Maka jawapan akhir kita 60 tolak 10 dapat 50. 50 bagi 2, 25. So unit akhir dia CMS -2. Okay. Jawapan akhirnya berserta dengan unit adalah CMS -2. Okay. Nampak macam senang, tapi masa exam kalau awak tak tulis unit ni, awak akan kehilangan markah. Memang sangat ketat lah kalau fizik ni, kalau tak tulis unit ataupun unit salah tu macam tak tulis lah. So kena tulis dan tulis dengan betul. Okay. Jom kita tengok lagi contoh-contoh bagi pita detik yang mungkin awak akan dapat masa awak buat eksperimen. Ada yang buat eksperimen nanti jarak antara titik-titik dia semua sama. Ini menunjukkan yang pergerakan bagi objek kita nanti, halaju nanti pula, pergerakan bagi objek yang kita dah buat tu, maksudnya halaju dia seragam. Apa bukti dia? Selepas kita potong setiap satu ikut section tu, kita dapati panjang sama. Okay, bila panjang dia sama, maksudnya tak ada perubahan dari segi halaju. Okay, sebab apa? Sini kan halaju awal, sini halaju akhir. So halaju awal dengan halaju akhir kalau sama, maksudnya tak ada pecutan. Okay, halaju dia adalah seragam. Okay. Tapi kalau kita nampak macam naik tangga kan, naik sikit-sikit makin tinggi tu, maksudnya kat sini ada halaju awal, halaju akhir, ada beza halaju awal dan halaju akhir. So of course dia ada pecutan. Okay. Okay. Jarak antara dua titik berurutan nanti bertambah secara seragam. Okey, cuba perhatikan di pita ni, kita nampak anak panah. Okey, anak panah ni sebenarnya sangat penting untuk awak nampak. Sebab anak panah ni menunjukkan yang bahagian pita detik yang ada anak panah tu menunjukkan bahagian tu yang masuk dulu dalam jangka masa detik. Okey, so kalau bahagian ni yang masuk dulu, maksudnya ini adalah kawasan U ataupun halaju awal. Okey, kawasan ni pula adalah kawasan V. Dia masuk lambat maksudnya dia adalah kawasan halaju akhir. Berbeza dengan yang soalan mula-mula kita buat tadi, kita nampak ada satu soalan tu, pita detik dia tu, nampak anak panah dia ke sebelah kiri kan? Maksudnya yang sebelah sini adalah U lah. Kita tengok anak panah. Anak panah tu menunjukkan yang pita detik tu masuk bahagian tu. Kanan ke kiri ke. Apa yang tu gambar ni yang mana? Sekejap kita tengok. Ni, pita detik ni. Ni maknanya kalau anak panah dia ke sebelah kiri, kawasan yang sebelah kiri ni akan jadi halaju awal. Okey, yang sebelah kanan jadi halaju akhir. So untuk kes yang kita tengah study sekarang ni, anak panah dia di sebelah kanan. Okey, so kalau anak panah dia di sebelah kanan, macam ni, anak panah dia di sebelah kanan, maksudnya yang sebelah kanan ni adalah awal lah. Okey, halaju awal dia sebelah sini. Okey, halaju awal dia kita nampak sasaran dia sikit. Halaju akhir tu sasarannya banyak. Jadi kalau kita potong setiap section, kita dapati pita detik kita tu menunjukkan pola makin meningkat panjang dia. So maksudnya dia ada pecutan. Okay.
terbalik kalau daripada panjang, okay, maknanya mungkin kita ambil troli kita tu, kita bagi dia naik landasan. So lama-lama troli kita tu makin perlahan kan. So mula-mula dia laju, lepas tu makin tinggi makin perlahan. So dapati halaju dia semakin berkurang lah. So bila halaju dia semakin berkurang, ini adalah halaju akhir, ini adalah halaju awal. Halaju akhir kecil daripada halaju awal menunjukkan pecutan negatif. Tadi di awal tadi cikgu dah sebut kalau pecutan negatif maksudnya pecutan, bukan pecutan sifar lah, maksudnya nyah pecutan. Okey, kalau pecutan negatif maksudnya dah berlaku nyah pecutan. Ini boleh ditunjukkan sekiranya dua titik berturutan berkurang secara seragam. Okey, nak tengok kat mana? Kita bukan hafal yang ni saja, kita kena tengok juga anak panah. So kalau anak panah menunjukkan belah kanan macam tu, maksudnya ini adalah kawasan halaju awal. Ini pula kawasan halaju akhir. Halaju akhir dia pendek, halaju awal dia tinggi, maksudnya berlaku nyah pecutan. Okey. Di mana halaju tersebut, halaju bagi objek tu dia berkurang secara seragam. Kenapa kita sebut seragam? Sebab perkataan seragam ni sebenarnya sekarang kita tak guna, kita sebut perkataan linear sebenarnya. Tolong baiki sana. Halaju objek itu berkurang secara linear, maksudnya kalau kita ambil titik tengah bagi setiap titik ni, kalau kita garis, kita akan dapat satu garisan yang lurus. Awak guna pembaris, try awak garis, awak akan dapat satu garis lurus. Tapi kalau awak sambung semua titik tu, tengok awak dapat garisan yang melengkung ataupun melengkung macam ni ke, kan? Itu tak linear lah. Linear tu maksudnya lurus. Okay, lurus. Jadi kalau kita nampak dia turun, kecurunan dia kita nampak licin je macam tu, maksudnya halaju dia berkurang secara linear. Okey? Jadi kita boleh sebut objek tersebut mengalami nyah pecutan seragam. Okey? Jom kita try tengok yang bawah ni. Kita nampak direction dia bagi sebelah kanan. So yang ni kita tahu ini adalah kawasan U. Ada yang tanya cikgu boleh ke cikgu kalau pendek macam tu je tak payah tunggu sampai 5 detik ke 10 detik ke, boleh, tak ada masalah. Kalau dah memang pita detik kita tu pendek, macam mana kita nak ambil banyak-banyak? So section kena ada kan. Tapi kalau section yang kita buat tu terlalu banyak dia punya detik, mungkin kita hanya akan dapat 2 section saja. So tak precise lah jawapan kita. So sekurang-kurangnya kita nak kena ada 3 section. Okay. Tapi lagi banyak section lagi bagus. Macam ada 7 section, 10 section kan. So dalam kes yang pita detik kita pendek macam ni, kita boleh guna pendek-pendek je. Kita guna 1 detik pun dah boleh mewakili U. Okay. So kalau sini U 1 detik untuk section pertama, ni akan jadi section kedua. Sebab apa? Sebab selang masa yang sama juga kita ambil. Yang ni jadi section ketiga. Sini jadi section keempat. Sini jadi section kelima dan yang ni jadi section keenam dan dia mewakili V. Okey, yang ni adalah V. Kenapa cikgu cakap yang tu adalah V? Sebab dia masuk belakang. Dia bahagian belakang. Yang bahagian depan yang 3 cm tu adalah bahagian halaju awal. Okey. Jom kita tengok untuk aktiviti ni, kita nak terbitkan persamaan kinematik dan selesaikan masalah. Untuk persamaan gerakan linear yang mesti awak hafal, kita akan hafal A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay, daripada formula ni, kita pindahkan T ke sebelah kanan. Okay, cuba kita pindahkan T ke sebelah kanan, kita bawa dia naik ke sebelah kanan, maka kita akan dapat AT sama dengan tinggal yang ni sebelah, apa cikgu cakap T sebelah kanan. T ni kita bawa pergi sebelah kiri. Okay, so dapat AT sama dengan, kita tinggal dekat sebelah kanan V tolak U. Okay. Ini matematik je tau. Ini matematik je. Sekejap Okay, daripada formula AT sama dengan V tolak U, maka kita akan cuba cari halaju akhir dengan cara kita cari V sahaja. Okay, so kita nak pindahkan tolak U ni, kita pindah main sebelah sini. So jadi apa?
Yang ni dia negatif kan. So mai sini jadi positif lah. Mai sebelah kiri jadi positif. So positif U. Okay, yang ni A tu memang dia dah positif. So tambah AT sama dengan V. So kalau kita susun balik, kita bawa V sebelah kiri, yang lain-lain ni bawa sebelah kanan, maka kita akan dapat V sama dengan U tambah AT. So yang tu adalah persamaan yang memang cukup popular lah. Sebenarnya tak payah hafal lah V sama U tambah AT sebab dia datang daripada formula pecutan yang memang kita dah hafal tadi. Jadi terhafal sendiri sebab nanti awak akan guna banyak kali. Okay. Cuma awak kena pandai keluarkan lah V sama dengan U tambah AT. Kemudian untuk yang kedua, kita guna basic formula sesaran sama dengan laju bahagi jarak dengan masa. Mana formula sesaran ni? Formula sesaran ni sebenarnya datang daripada formula laju. Ingat balik formula laju yang cikgu tanya Umar tadi tu. Laju sama dengan sesaran bahagi dengan masa kan? So kalau kita nak cari sesaran saja, sesaran sama dengan T ni bawa main sebelah sini jadi laju, jarak, masa. So sesaran sama dengan apa? Sesaran sama dengan laju, jarak, masa. So laju untuk sesaran ni adalah laju purata lah. Laju untuk dia nak selesaikan berapa dia punya sesaran tu. So kalau kita sebut perkataan laju purata, maksudnya mesti ada laju awal dan laju akhir. So kalau ada laju awal dan laju akhir, nak dapatkan purata, ambil dua-dua tu, tambah bahagi dengan 2. Okay. So yang ni laju, ni formula untuk laju tau. So kalau kita nak gunakan simbol, sesaran tu S sama dengan laju awal U tambah dengan laju akhir V bahagi 2 jarak dengan T. So dapatlah satu lagi formula baru. Formula dia S sama dengan U tambah V per 2 jarak dengan T, ataupun dia letakkan 2 tu kat sebelah. U tambah V, 2 ni kan duduk kat bawah kan, so jadi setengah lah. Jadi kita dapat S sama dengan setengah U tambah V jarak dengan T. So itu adalah formula lagi. Okay, dan formula yang ketiga pula keluar daripada formula yang mula-mula tadi tu. Okay, kita gabungkan dengan formula yang kedua, di mana kita gantikan V tadi ni dalam kat tempat bawah ni. Kita ganti kat sini. Agak jadi apa? Kita bawa V, kita tulis yang ayat kedua tu. S sama dengan setengah U tambah tempat V tu kita ganti dengan semua ni lah. U tambah AT. Tutup kurungan. Tulis balik T ni. So S sama dengan setengah U tambah U lah. AT, T darat dengan T kat luar tu setengah U tambah AT square. U dengan U tadi 2U lah. Ya Allah. U tambah U cikgu tinggal kat sini. So kalau 2U darab dengan setengah habis lah. Setengah darab dengan 2 habis. So jadi apa? So kita dapat U kalau apa tu? Setengah dengan 2 tadi tu habis. Setengah darab dengan tengah, dapat setengah dekat ujung ni. Cikgu tinggal. Matematik tau. Cikgu balik. Masukkan dalam S. Bila kita masukkan dalam S, kita ganti tempat yang V tadi tu. Yang ni. Sebenarnya ganti yang persamaan 1 yang kat atas ni. Masuk kat sini. So kita dapat S sama dengan setengah U tambah U ni memang U asal lah. U tambah AT ni yang kita ambil daripada persamaan 1 darab dengan T. Kita kembangkan, kita darab U tambah U, kita kembangkan, kita tambah
U tambah U dapat 2U. Okey, tambah AT, tutup kurungan darab T. Semua yang duduk dalam kurungan ni, kita kena darab dengan T. So kita akan dapat 2UT tambah AT square. Square sebab T sama. T dengan T dapat square. Okey, nak hapuskan setengah ni, kita kena ambil setengah darab dengan 2. So setengah darab 2 habis. Okey, habis. So tinggal UT lah. Maksudnya ada satu UT. Setengah darab AT square dapat setengah AT square. Ni salah ni yang bawah ni. So formula baru, formula yang ketiga, S sama dengan UT tambah setengah AT square. AT kuasa 2. Ni bukan UT tau. Ni AT. Okey. So berapa dah formula nak kena ingat ni? Berapa dah formula nak kena ingat? Yang formula pertama, formula kedua kan. Lepas tu formula ketiga ni yang bawah tu. So kita dah ada 1, 2, 3. Okay, kemudian formula yang keempat ni kita nak kuasa duakan persamaan 1. Kita ambil semua ni kita kuasa duakan. So kita akan dapat V square sama dengan U tambah AT square. So awak kuasa duakan yang dalam kurungan sekali. Apa yang kita dapat adalah U kuasa 2 tambah yang ni kita kena kembangkan macam ni. Macam mengajar ADMAT lah pula. V kuasa 2, okey. Yang sebelah kanan tu. Yang sebelah kanan ni U tambah AT, kalau dia square kita macam tu. Kan? Masuk guna kembangkan. U dengan U dapat U kuasa 2. U darab AT dapat U darab AT dapat UAT. Yang ni UAT juga. So dapat 2 UAT. Okay, yang ni pula A kuasa 2, T pun kuasa 2. Okay. Kita buat satu-satu. Ni nampak. U darab dengan U dapat U kuasa 2. U darab AT dapat UAT. AT darab U pun dapat UAT juga. AT darab AT A square T square. Okay, apa yang sama kat sini? Yang ni dapat sama. So dapat 2 lah. Maka kita dapat V square sama dengan U square tambah 2 UAT. Okay. Tambah A square T square. Okay. Lepas tu kita nak faktorkan dia. Okay, kita nak faktorkan dia. Kita keluarkan 2A kat sini. Okay. Yang ni faktorkan ni matematik tau. Yang ni awak tengoklah balik macam mana kita nak faktorkan. Kita dah buat keluar 2A. So kat sini buat keluar A. A 2 dekat luar lah. A 2 dekat sini. So yang dalam tinggal UT tambah. Sebab sini tak ada 2 tadi kan. So jadi setengah lah. Sebab kalau kita darab setengah darab 2 dapat 1 balik kat atas. Okay. A T square. Okay. Seterusnya. Menggunakan persamaan ketiga. Kita masukkan tempat T tadi tu di situ. Tempat dia. Jadi kalau awak kembangkan lagi, banyaklah pula kisahnya sebab masuk exam pendak yang ni. Jadi cikgu mana nak banyak sangat kat situ. Panjang kan macam kat atas ni nak kena faktor apa semua. Jadi cerita senang dia, akhir dia jadi macam ni. V square sama dengan U square tambah 2AS. Kalau awak masukkan persamaan ketiga ni, tempat T tu, awak ganti kat sini. Banyak awak dapat nanti. Okay. So, kita akan dapat yang tempat S tadi kat sini, maka kita akan dapat V square sama dengan U square tambah 2AS. Jadi sekarang ni kita ada 4 persamaan tau. Persamaan satu tadi V sama dengan U tambah AT. Okay. Lepas tu persamaan kedua kita, S sama dengan setengah U tambah V darab dengan T. Persamaan ketiga S sama dengan UT tambah setengah AT square. Dan persamaan yang keempat V square sama dengan U square tambah 2AS. So keempat-empat persamaan ni, okay, keempat-empat persamaan ni
awak nak kena guna bila tak tahu. So awak tak boleh hafal satu saja bersamaan. Awak kena biasa guna 4-4 bersamaan. So sebelum kita nak guna ke-4-4 bersamaan tu, perlu kita tahu setiap satu tu apa maksud dia. Okay. S maksudnya apa kita tulis S maksudnya sasaran. Okay. U ialah halaju awal, V ialah halaju akhir, A ialah pecutan dan T ialah masa. Okey. Bagi setiap satu persamaan, kita tengok satu-satu. Kita ada 4 persamaan kan? Okey, untuk persamaan pertama V sama dengan U tambah AT. Kita cuba tengok apa yang tak ada kat sini. Yang tak ada S kan? Yang lain ada tak? U ada, V ada, E ada, yang tak ada S. So kalau formula yang melibatkan tak ada S, kita boleh guna yang ni. Okay. Kalau tiba-tiba dia tanya kita berapa sasaran, so formula nombor 1 ni tak boleh guna. Okay, formula 1 tak boleh guna. Maksudnya, kalau lepas ni soalan tu dia tanya berkaitan dengan kuantiti fizik yang tak ada dalam formula, janganlah guna formula tu. Gunalah formula yang ada S. Guna formula nombor 2 ke, formula nombor 3 ke, formula nombor 4 ke, macam tu. Okey, jom kita tengok formula nombor 2. Formula nombor 2 ni tak ada apa. Nampak? Tak ada A kan? So, janganlah guna formula nombor 2 kalau nak cari A. Formula nombor 3 pula tak ada apa. Tak ada V. Betul tak? So, bila tak ada V, formula ataupun soalan yang melibatkan ada V, jangan guna formula 3. Awak ada banyak lagi pilihan formula yang awak boleh guna. Maksudnya kat sini, untuk setiap soalan yang kita dapat nanti, hanya satu formula yang mungkin kita tak boleh guna. Ada 3 formula lagi yang kita boleh guna. Lagi banyak yang boleh guna daripada yang tak boleh guna. Janganlah pilih yang salah pula. Jangan pilih yang nak cari sasaran, cari formula nombor 1. Nak cari pecutan, guna formula nombor 2. Dah salah. So yang last sekali untuk V square sama dengan U square tambah 2AS ni dia tak ada T. Okay, tak ada masa. So kalau kita nak cari yang berkaitan dengan masa, jangan guna formula nombor 4. Macam tu. Okay. So 4-4 ni tolong highlight. Kita akan guna setiap masa. Sekejap lagi. Okay, untuk soalan-soalan kita nanti, kita akan sentiasa guna dia. Formula nombor apa kita tak tahu lagi. Okay, jom kita try. Soalan, misalkan masalah gerakan linear menggunakan persamaan gerakan linear. Okay, contoh 1. Sebuah bas sekolah bergerak dari keadaan pegun. Ayat pertama tu dah nampak ada sesuatu tu. Nampak apa? Pegun. Okay, so kat pegun dia kata bergerak dari keadaan pegun. Maksudnya, dia start je, dia diam lah. Nak start tu dia dalam keadaan diam. Ni kita nampak U kita dah ada. Okay, kita nampak U berapa? U kita kosong. Sebab apa dia kata U kosong? Sebab pegun. Okey, kemudian dia kata pecutan adalah 2. Jadi kita ada A. A kita 2, MS negatif 2. Selama 5 saat. Okey, selama 5 saat maksudnya T. Okey, 5 saat. So, hitung halaju selepas 5 saat. Halaju selepas maksudnya V. Okay. So, kat sini kita ada U, ada A, ada T, nak cari V. Formula yang kita tak boleh guna adalah formula yang melibatkan tak ada S. Okay. So kat sini kita nampak formula yang kita boleh guna formula 1. Okay. Jangan guna formula 2. Jangan guna formula 3. Jangan guna formula 4. Sebab tak ada S. Okay, tak ada S tak boleh. Okay. Tadi cikgu kata lagi banyak formula kan. Salah tu. Kena pilih betul-betul formula yang ada semua kuantiti fizik yang kita ada dan yang kita nak cari. So, formula yang kita boleh guna ialah formula nombor 1. Sebab dia tak ada S. Yang ada semua ada S. Kalau kita guna juga formula nombor 2, guna juga formula nombor 3, guna juga formula nombor 4, memang kita stuck lah. Tak boleh jawab lah sebab tak ada S kan. So, bila kita dah tahu dah formula mana kita nak guna, kita tulis dulu dan kita masukkan nilai. Okay. V sama dengan, kita nak cari V kan. Okay, V sama dengan U tadi kosong, tambah dengan 2. 2 ni unit dia apa? Kalau boleh tulis siap-siap lagi bagus. Unit dia MS negatif 2.
Darab dengan 5 tu unit dia adalah saat. Okay, saat yang dimasukkan tu, kalau tak ada apa, maksudnya saat kuasa 1 lah. So, negatif 2 tambah 1, kita akan dapat unit akhir dia ms negatif 1. So, negatif 2 dengan 1 tu boleh saling potong lah kan. Kita boleh hapuskan. Jawapan akhir awak 10 ms negatif 1. Kalau awak memang hafal laju dia punya unit apa, tak apa, tak ada masalah. Awak tak tulis kat sini pun tak apa. Yang pentingnya laju ni formula dia betul. Unit dia betul, ms negatif 1. Okey, jom kita try soalan yang kedua. Okey, baca dulu. Sekejap cikgu nak panggil nama. Untuk keluarkan dulu apa kuantiti fizik yang kita dapat daripada soalan. Okey. Ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, hal lajunya ialah 40 ms negatif 1. Ketika dia lalu, hal laju yang mula-mula tu 40. Okey. Selepas 3 saat, dia dah makin laju, jadi 50. So, nak cari sasaran. Okey. So, apa 3 kuantiti fizik yang kita dapat tu, Hatim? Okey, Hatim. Boleh tak sebut? Apa dia? 40M tu mewakili apa? Bagi simbol je. Bagi simbol kat cikgu. 40 ni mewakili U ke, V ke, S ke, A ke, V, U, T ataupun S. So 40 ms negatif 1 ni mewakili apa, Hatim? U. Mewakili U. Okey, bagus. 40 ms negatif 1 ni mewakili U sebab U tu adalah hal laju awal. Sebab mula-mula sekali dah nampak laju awal dia 40. Okey, bagus Hatim. Okey, Fatihah. 3 saat ni mewakili apa? 3 saat ni mewakili apa? Masa. Masa. So, apa simbol kat sini? A ke, V ke, T ke, S? T. Okey, so T dia adalah 3 saat. Okey, lagi Encik Razak, anak nama apa? Anis. Anis, okey. Anis, selamat datang Anis. Awak first time kan masuk kelas cikgu? Okey, Anis. 50 ni mewakili apa, Anis? Final velocity. Final velocity. Awak guna bahasa Inggeris kan? Cikgu guna bahasa Melayu. Kesian awak. Tapi tak apa, nanti last kali jawapan cikgu akan hantar dekat awak skrip untuk bahasa Inggeris juga. Okey, so V kita ataupun final velocity kita adalah 50. So sekarang dia minta sasaran. Jadi yang tak ada sekarang adalah A. Jangan pilih formula yang ada A. Okey, so kita ada banyak formula. Tengok balik formula mana kita nak guna. Yang mana yang tak ada A? Formula nombor 1 tak boleh, formula nombor 3 tak boleh, nombor 4 tak boleh. So formula nombor 2 saja yang boleh. So, salin balik formula nombor 2. Okey, formula nombor 2. S sama dengan setengah U tambah V per darab T. Kalau tak mahu tulis formula macam ni, awak boleh tulis S sama dengan U tambah V bagi 2 darab T. Macam tu pun boleh lah. Ataupun nak buat keluar kat luar, tulis setengah pun boleh. Okey, masukkan nilai satu-satu. Okey, S sama dengan setengah. Setengah tu memang dia punya formula. Jangan duk pandai-pandai pergi buang. Okey, tulis setengah. Okey, U 40 tambah dengan V 50 darab dengan T 3. Tekanlah kalkulator. Sampai sini tekan lah. So, kita akan dapat jawapan. Unit dia dalam apa? Di sinilah cikgu suruh awak tulis unit sebenarnya. Sebab apa? Dalam kes ni, katalah awak start, awak tak ingatlah sasaran ni unit dia apa. Awak tengok kat sini. U tu hal laju. Hal laju unit dia ms negatif 1. Okey, darab dengan T unit dia S. Okey, bila darab S kuasa 1 dengan S negatif 1 ni habis. So, jawapan akhir kita unit dia adalah meter. So, jawapan kita unit untuk sasaran adalah 135 meter. Okey.
So cikgu ingat kalau bab unit ni awak yakin lah, sepatutnya awak kena rasa yakin nak tulis. Sebab benda tu semua bergantung kepada soalan. Kalau awak salin balik unit, awak potong elok-elok, awak tengok, awak ganti ke tempat betul-betul, awak akan dapat unit akhir tu dengan tepat. Okay. Jom kita tengok contoh nombor 3. Cikgu nak dengar seorang Aish baca soalan Aish. Seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun dan mencapai halaju maksimum setelah memecut secara seragam selama 8 saat. Jika sasaran yang dicapai oleh atlet itu ialah 40 meter, tentukan pecutan beliau dalam larian tersebut. Okey, terima kasih. Okey, ada nama cikgu tak sebut lagi. So, betul lah cikgu tak nampak sana. Cikgu nak sebut nama. Umar. Umar bagi kat cikgu Umar. Okay, daripada soalan tadi, kita nampak keadaan pegun. So keadaan pegun ni mewakili apa Umar? Keadaan pegun tu maksudnya mewakili apa? Halaju ke? Masa ke? Sasaran? Halaju awal ke? Halaju akhir ke? Memulakan larian daripada keadaan pegun. Ini mewakili apa? Okey, bantu Umar. Mewakili apa? Halaju apa? Awal. Okey, halaju awal. So kalau sebut pegun, ada tak halaju dah? Tiada. Kosong. Tiada. Maksudnya halaju awal dia kosong. Okey? Ya. Halaju awal dia kosong. Kemudian disebut mencapai halaju maksimum. Halaju maksimum dia tak cakap pun berapa. Tapi dia kata dia pecut secara seragam selama 8 saat. Okey? 8 saat itu adalah T. Jarak yang dia dah lalu sepanjang 8 saat tadi tu adalah 40 meter. So 40 meter tu adalah sasaran. Jadi bila ditanya pecutan, awak kena pilih satu formula yang tak ada V. Sebab sekarang ni dia tak sebut V. So kena cari formula yang tak ada V. Formula mana yang tak ada V? Formula S sama dengan UT tambah setengah AT square. So formula yang tak ada V, kita masukkan nilai, kita nak cari A. Walaupun A tu kat tengah-tengah, tak ada masalah. Jadi kat kita masukkan dulu satu-satu. Okay. Kalau nak cari A saja dulu pun boleh, tak ada masalah. Nak keluarkan A dulu ataupun nak masukkan terus nilai pun boleh. So kat sini S sama dengan 40, darat dengan U kosong, T 8, tambah setengah. Setengah ni memang ada dalam formula. Salin balik setengah tu. Darat dengan A kita nak cari. Okay. Okay, 8 kuasa 2. Jangan tinggal square. Setengah dengan square yang selalu pelajar tak tulis. Bila dia tengok dia ingat, oh dia tersilap kot. Sedangkan memang formula dia macam tu, kena darat dengan setengah. Okay, tambah setengah. Okay. Lepas tu T tu kena square. So kalau tekan calculator, 8 tu terus tekan square kat atas ni lah. Atas soal X kuasa 2 tu. Jawapan kita akan dapat 40 sama dengan setengah 64A. Okey, yang bahagian bawah ni dah jadi matematik lah persamaan linear. Kita cari nilai A. A sama dengan, pindahkan yang lain. Okey, kita pindahkan 64 tu masih sebelah sini. Okey, setengah pun pindah juga. Okey, 64 masih sini dah jadi bahagi. Setengah di sana dah jadi darat 2 So, jawapan kita dapat 1.25 MS-2. MS-2 adalah unit SI untuk pecutan. Okey. Tak semestinya awak guna unit SI. Guna unit yang dia bagi time tu. Kalau dah lepas ni, dia suruh awak cari pecutan ataupun halaju untuk troli. Kalau troli mungkin dia akan bagi dalam unit CM. So, bergantung pada unit yang dia bagilah. Janganlah terus tukar pada meter macam cikgu sebut tadi. Okey, jom kita tengok contoh 4. Maria mengayuh basikal pada halaju 8. Okey, yang ni cikgu dah boleh pergi cepat. Sebab cikgu rasa awak dah nampak dah satu-satu macam mana kita nak cari. So, kita nampak kat sini. Kayuh basikal halaju 8. Okey. Tekan brake. Okey, bila dia tekan brake, basikal berhenti. Okey, secara tiba-tiba. Tekan brake secara tiba-tiba dan berhenti. So, dan berhenti maksudnya berhenti tu selepas. Jadi, selepas tu dia jadi halaju akhir. Yang awal tadi 8 tu adalah halaju awal.
Okay, setelah dia dah bergerak 2 meter, maksudnya ni adalah S. Ada tak disebut masa? Dia tak sebut masa kan? Tapi dia minta pecutan. So, dia cari pecutan. Jadi, awak tak boleh guna formula yang ada masa. Okay, so formula yang tak ada masa, yang tak ada T, formulanya adalah V square sama dengan U square tambah 2ES. Okay, kita masukkan nilai satu-satu untuk nak cari A. Okay, same case macam tadi lah. Last kali baru kita cari A. Yang lain tu kita masuk-masuk dulu. Kalau nak tinggalkan A dulu pun tak ada masalah, boleh. Ada yang suka cari A dulu. Contoh dia bawa U square mas sebelah. Okay, so V square tolak U square sama dengan 2AS. So, A sama dengan 2S ni masih bahagi kan? Bahagi dengan 2S. Macam tu pun boleh. Okay. Atau kalau kita masuk, last kali kita cari A pun tak ada masalah. Okay, so jawapan kita dapat negatif 16. Tadi cikgu ada sebut, kalau A negatif maksudnya objek mengalami pecutan. Okay. Tanda negatif menunjukkan Maria mengalami pecutan. Okay. Kita nak tengok ni soalan SPM. Okay, soalan SPM. Kalau dia tanya kita apa kuantiti fizik mana yang sama dengan sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa, kalau tak ingat sangat lah kan. Sesaran, unit dia meter. Masa, unit dia saat. So, jawapan akhir nanti, M bahagi S, kita dapat MS -1. So, sama ada laju atau hal laju je jawapan dia. Tapi sebab ada perkataan sesaran, so sesaran untuk hal laju. So, jarak dengan pecutan memang tak boleh lah. Memang confirm salah lah sebab jarak unit dia meter, pecutan unit dia MS -2. So, C dengan D automatic reject. Sama ada laju atau laju, tengok balik formula sesaran bahagi masa. Sesaran mesti hal laju. Okey? Nombor 2. Pecutan kereta yang bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam maksudnya tak ada perubahan hal laju. So, bila tak ada perubahan hal laju, kalau kita masukkan dalam formula pecutan A sama dengan V tolak U bagi T, V dengan U tak ada perubahan, maka A dia akan jadi sifar. Okay, hal laju akhir tak ada perubahan dengan laju awal, maksudnya tak ada pecutan. Okay, ataupun pecutan sifar. Okay, soalan nombor 3. Motor kayu basikal dari rumah ke kedai. Okay, ni rumah dia, nak pergi kedai. Maksudnya dia dah bergerak 700 meter. Okay, semasa dia pulang, okay, dia berhenti di rumah Ahmad. Ada lagi 400 meter. Yang cikgu kira sekarang ni adalah dia punya jarak. Okay, tapi soalan dia tanya sesaran. So, kalau sesaran, ambil daripada titik awal ke titik akhir. So, dia berhenti kat rumah Ahmad. Maksudnya dalam ni akhir dia dekat rumah Ahmad. Awal dia dekat rumah sendiri. So, jarak daripada rumah motor dengan rumah Ahmad ialah 300 meter. Okay. Kalau awak jawab C, maksudnya awak jawab jarak. Okay. Soalan SPM boleh tanya jarak ataupun sesaran. That's why cikgu tengah dua-dua. Okey, nombor 4. Manakah antara berikut benar berkaitan gerakan objek yang mempunyai pecutan sifar? Ingat balik, pecutan sifar tak semestinya tak bergerak. Tak semestinya tak bergerak. Dia boleh jadi objek tadi tu tak bergerak langsung, atau kalau dia bergerak dengan hal laju yang tak berubah. Atau kita sebut hal laju dia seragam. Jadi jawapannya C lah. Okay, objek penggun atau kalau bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, nombor 5. 1 detik tu apa? 1 detik ialah selar masa antara 2 titik. Titik dengan detik tak sama. Cikgu tegaskan sekali lagi. Titik ni yang kita nampak titik lalat ni. Detik ni adalah selang masa dia. Detik tu selang masa dia. Daripada satu titik ke satu titik. Okay, so selang masa 0.02 saat lah. So, 1 detik tu adalah selang masa. Okay. Manakah antara berikut benar mengenai pita detik? Okey, jom kita tengok pita detik ni. Yang tadi ni saya atas. Masa hal laju antara CD rendah.
CD halaju rendah ke? Kalau kita nampak dia punya sasaran dia besar, maksudnya halaju dia tinggi kan? So ni salah. Halaju antara DE dan halaju antara AB adalah sama. DE dengan AB. Tak sama, AB lagi besar pada DE. Okay, salah lagi. Frekuensi antara BC lebih besar daripada DE. BC dengan DE dia kata frekuensi lebih besar, tak. Frekuensi tu maksudnya bilangan kekerapan bagi jangka masa detik tadi tu berketuk kan. Sebab alat tu alat yang sama, maksudnya frekuensi daripada awal sampai akhir adalah sama. So tak ada kawasan yang lagi besar. Okay. Dan last sekali, masa antara AB dengan masa DE sama. Yes. Sebab daripada A ke B ni 1 detik, D ke E pun 1 detik juga. So kedua-duanya ambil masa 0.02 saat. Yang ni pun 0.02 saat. So jawapan dia D. Okay, nombor 7. Masa sekejap. Okay, kita ada lagi lebih kurang 11 minit. Okay, Raja menunjukkan pita detik yang ditarik oleh troli melalui jangka masa detik yang mempunyai frekuensi 50 Hz. Okay. Dia tak tunjuk kat kita arah kanan ke kiri, tak tunjuk, tak kisah. Tapi dia bagi kat kita daripada titik pertama sampai ke titik terakhir ni, sasarannya adalah 4 cm. Okay, sasarannya 4 cm. Disebut kat kita frekuensi 50 Hz, maknanya 1 detik mewakili 0.02 saat. So kat sini ada berapa detik? Jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 detik. Kalau 5 detik maksudnya masa untuk dia nak bergerak sepanjang 4 cm tadi, ambil masa selama 5 darab dengan 0.02, maknanya T dia ialah 0.02 darab 5 dapat 0.1 saat. Aku salah. 0.02 darab 5. Okay, 0.1 saat. Okay, soalan dia. Purata laju gerakan troli adalah, walaupun ada tempat tak samakan, so dia nak purata saja, kita guna formula sasaran bahagi masa. So 4 cm bahagi dengan 0.1, kita dapat 40 cm S negatif 1. Tapi kalau kita perhati kat sini, unit yang dia bagi kita adalah M, MS negatif 1. So sebaik-baiknya untuk tukar siap-siap lah 4 cm ni kepada meter. Okay, so kita ambil 4 bahagi 100 dapat 0.04 meter. Bahagi dengan masa 0.1 saat. 0.04 bahagi 0.1, dapat 0.4 ms negatif 1. Okay, nombor 8. Laju purata dari P ke Q pada pita detik di bawah. Okay, dia tak cakap kiri kanan semua, tak kisah kan. So yang pentingnya kita dapat jarak daripada section ni ke sini 2 cm. Sini ke sini 3 cm. Sini ke sini 4 cm. Ini ke sini 2 cm. And last sekali jarak dia 6 cm. Campur semua sekali tu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 6. So keseluruhan dia kita akan dapat 9, 10, 11, 17. So kita dapat 17 cm. Okay. Bahagi dengan bila disebutkan selang, bila disebut halaju kan, kita kena ambil masa, tengok berapa detik terlibat. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 detik. So bila 5 detik, setiap detik nilai dia 0.02, maknanya 0.02 darab 5 dapat 0.1 saat. Okay, 17 cm bahagi dengan 0.1 saat, kita dapat 170 cm per saat. Okay, so jawapan dia C. Soalan ni memang soalan yang masuk paksa lah. Kalau cikgu nak buat pertengahan term nanti ni, memang soalan macam ni lah. Okay. Soalan nombor 11. Raja menunjukkan carta pita yang dihasilkan oleh gerakan troli.
Frekuensi jangka masa detik adalah 50 Hz dan setiap jalur mempunyai 5 detik. Memang dia akan sebut-sebut 50 Hz ni. Kalau awak perasan, nanti soalan-soalan yang berkait dengan jangka masa detik semua dia akan sebut 50 Hz. Sebab dia takut kita lupa yang 1 detik tu nilainya adalah 0.02 saat. Dia takut kita lupa. So yang ni adalah bantuan lah sebenarnya. Okay, setiap jalur ada 5 detik. So kalau 5 detik maksudnya 1 detik ni nilainya adalah 0.02 darab 5 lah. Sama dengan 0.1 saat. Okay. Ingat balik cara nak cari pecutan. Awak kena ada U. Okay. U yang mana? Yang sini. Awak kena ada V. V yang sebelah kanan sekali ni. Kemudian kita nak kena ada T. Macam mana cara nak cari T? Tengok ada berapa section semua. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 section. So 6 tolak 1. Okay, dapat 5. 5 darab dengan 0.1 saat. Okay, so kalau kita nak cari U tadi, kita dah dapat dah 4 bagi 0.1. V 24. Masuk exam nanti buatlah penjuran kat dia bagi nampak berapa nilai tu. Okay, 24 bagi 0.1. Okay, ni kita dah ada U. So kita ada V. Masalah kita adalah T. Okay, kita ada 6 tolak 1. Darab dengan satu section 0.1. Okay. So maksudnya 5 darab 0.1 dapat 0.5 saat. Okay, masukkan dalam formula A sama dengan V tolak U bagi T. 240 tolak 40 bahagi dengan masa tadi 0.5 saat. So kita dapat 200 cms negatif 2. Kalau dia unit salah ni. Nampak ni. Ni unit salah ni. Sebab apa unit dia salah? Sebab daripada atas ni dah salah lah. Sepatutnya unit untuk halajur akhir dengan halajur awal bukan cm. Ni nampak ni. CMS negatif 1. Kalau sini dah betul, satunya bawah akan jadi betul lah. CMS negatif 1 dengan S, kita akan dapat CMS negatif 2. Okay. Kalau dia minta dalam meter, dekat sini kita dah tukar siap-siap dah. 240 tolak 40 dapat 200 cm kan. So 200 cm maksudnya 2 meter. Bahagi dengan masa 5 darab 0.1 bahagi dengan 0.5 saat. So 2 bahagi 0.5. Itu 0.5. 2 bahagi 0.5 kita dapat macam salah je cikgu kira ni. 240 tolak 40 dapat 200 cm. Maksudnya 2 meter. Bahagi dengan 6 tolak 1, 5. 5 darab 0.1 dapat 0.5. 2 bahagi 0.5 dapat 4. Kenapa dapat 200? Salah Tolong salah. So jawapan kita sebenarnya 4 ms negatif 1 ataupun kalau dalam sentimeter kalau dalam sentimeter 400. Okay, so jawapan salah. So kita D. Yang depan tu tak kira apa. Risaulah pula. Betul ke? 17 bagi 0.1 betul. Yang ni cikgu kira lah. Okay, yang ni tolong baiki sat. Jawapan dia D. Jawapan dia D. 2, 4. Okay. Yang ni 4. So 240 dapat 200. 200 dari 0.5 dapat 400. Okay. Jawapan dia D. Okay, nombor 12. Manakah antara carta pita berikut yang menunjukkan gerakan dengan pecutan seragam? Perkataan pecutan seragam ni sebenarnya menunjukkan halaju meningkat secara linear. Tadi cikgu dah bagi satu ketua macam mana kita nak dapatkan pecutan seragam. Kita sambung semua titik-titik yang dekat tengah ni. Kalau dia dapat satu garisan lurus, maksudnya pecutan dia seragam. So yang ni kalau kita sambung, kita dapat macam tu. Yang ni pula kalau kita sambung, sekali dia rata. Yang ni pula melengkung. Okey, awak sambung lah, awak try sambung, awak tengok dapat melengkung. Yang ni melengkung macam ni. So yang ni kalau kita sambung, kita akan dapat straight line. Okey,
So straight line menunjukkan hal laju meningkat secara linear ataupun pecutannya adalah seragam. Okey, nombor 15. Lintasan yang dilalui dari P ke S berapa sesaran? Okey, sesaran maksudnya jarak terdekat daripada titik awal dengan titik akhir. Dari P ke S. So yang ni P, sini S. So dia nak yang ni lah. Okey, macam mana nak cara ini? Sini kan 1 cm, jadi yang ni kita tahu yang nilai sini 4. Kalau sini 4, sini sama lah kan? Okey, sini 3. Kenapa sini 4? Sebab ini 5. 5 tolak 1 dapat 4. 4, 3. So hypotenuse dia adalah 5. Ni unit kilometer. So 5 pun kilometer juga. So jawapan dia A. Okey, nombor 16. Ali berdiri di O. O tu asalan dia lah. Berjalan ke arah A. Okey, 2 meter. Okey, dia bergerak ni. Kemudian dia bergerak ke B. Berhenti di B. Berapa sesaran Ali? Ingat balik sesaran maksudnya jarak daripada, jarak terdekat daripada titik asalan dengan titik akhir. So sekarang ni titik asalan dia kat sini. Titik akhir kita kat sini. So kita nampak jaraknya adalah 7 meter dan bila disebut perkataan sesaran mesti kena ada arah lah. So kalau ikutkan tadi 5 kilometer ni, dia kena ada sesaran lah. Kalau dia sebut dia ada buat perjalanan ke apa-apa, so sesaran dia macam tu lah. So awak kena sebut ke arah mana. Okay, arah dia timur laut ke, tenggara ke, barat daya ke, macam tu. Okay, ataupun kita boleh juga sebut dalam bentuk sudut. Sudut. So dalam kes yang nombor 16 tadi, sebab permulaan dia dekat O, akhir dia dekat B, so kat mana arah yang dia pandang? So sepatutnya dia pandang ke tempat akhir dia ke sebelah kanan. So daripada tempat asal pandang ke tempat akhir ke sebelah kanan, maksudnya dia pandang ke arah timur. So jawapan dia C. Okay, untuk soalan section B, kita akan sambung nanti. So cikgu habiskan untuk soalan nombor 13 dan 14 untuk objektif dulu. Okay, nombor 13. Troli bermula dari Pegun dan mencapai halaju 12 selepas 5 saat. Keluarkan dulu apa yang kita dapat kat sini. So bila kita kata dia bermula dengan Pegun, maksudnya U dia adalah kosong. Okay. Mencapai halaju 12 maksudnya halaju akhirnya 12. Okay, selepas 5 saat adalah masa. Bila dia tanya kita jarak, maksudnya dia tanya kita S. So kita tak ada A. Bila tak ada A, jangan guna formula yang ada A. So formula yang tak ada A adalah S sama dengan setengah U tambah V darab dengan T. Okey, masukkan dalam formula ni. Okey, kita pun masukkan setengah darab U kosong tambah dengan V 12 darab dengan T 5. Okey, 6 darab 5 30 cm. Betul ke cm? Sebab apa dia bagi ni? Sebab dia bagi cm. Okey. Sebab yang ni unit dia CMS negatif 1, yang ni S. So potong. Jawapan akhir kita cm. Okey. Jawapan akhir dia cm. Last sekali. Okey. Sebuah lori bergerak dengan laju 20. Bergerak dengan laju 20. 20 tu adalah laju awal. Brake secara tiba-tiba dah berhenti. Maksudnya laju akhir dia sebab dia berhenti, laju akhir dia kosong. Okey. Selepas dia bergerak sejauh 40 meter. 40 meter tu adalah sesaran. So, dia tak sebut langsung pasal pecutan dekat kita. Okay, tak ada langsung pasal pecutan. So, carilah formula yang tak ada A. Formula yang tak ada A tu, formula yang tadi je lah. S sama dengan setengah U tambah V darab T. Okay. Masuk dalam formula. Carilah nilai T. Okay, so dia dapat nilai T. Nilai dia adalah 4 saat. Okay. Hati-hati dalam memilih formula dan hati-hati juga untuk menulis unit. Untuk soalan objektif tak apalah, memang ada pilihan. Nanti kita akan try untuk minggu depan. Kita akan try untuk soalan kertas 2. Okay. Cikgu harap minggu depan awak bersiap sedia dengan bahan 2.2 sekali. Sebab kita punya bahagian 2 ni, section B dia sikit je soalan. Rasanya dalam 2-3 soalan je. 3 soalan yang pendek-pendek je. So maksudnya awak kena bersiap sedia lah dengan soalan 2.2 print siap-siap. Okay.
Cikgu ingat setakat itu dulu, sekiranya awak ada pertanyaan atau sebarang masalah, awak boleh PM terus cikgu dalam Telegram atau boleh tulis dalam grup. Okey? Nanti cikgu akan hantar balik rakaman kita, mungkin tengah-tengah malam nanti ataupun pagi esok dalam grup. Okey? Setakat itu saja. Minta maaf ada salah silap. Okey, selamat beristirahat. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih Bye-bye. cikgu. Sama. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye Tim. Bye Nis. Bye Uma. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum.